Mengadakan penghimpunan mingguan. Okay. Jadi mas ni boleh masuk, boleh gilir-gilir dengan mas yang lain. Baik, jadi sekejap lagi kita akan buat penyerahan, tapi kita tak bagi semualah, kita bagi penyerahan wakil-wakil kelas dulu ke. Nanti Cikgu Rosla dan Guru Rosla akan serah pada awak di kelas awak masing-masing. Jadi tolong jaga elok, jangan tertukar, jangan hilang. Sebab kalau hilang, tak ada ganti. Kita pun dapat satu-satu saja. Seorang satu. Okey? Jadi saya cadangkan untuk masa waktu kalau boleh, awak tak ada dah sikit bukti awak punya. Okey, boleh namakan sikit tepi tu supaya tidak tertukar dengan kawan awak. Baik. Dan sebenarnya esok kita akan menyambut, insyaAllah malam ni kita akan tahu sama esok atau lusa kita akan puasa. Tapi kalau ikutnya, esoklah kita akan mula berpuasa untuk tahun ni. Okey. Jadi macam biasa, setiap tahun bila kita mengadakan bulan Ramadan, kita akan adakan program-program sepanjang bulan Ramadan yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam dan juga Bahasa Arab. Jadi untuk hari ini kita akan buat satu majlis pelancaran program Ihya Ramadan. Ya? Jadi program ini saya nak semua murid melibatkan diri dalam setiap program. Okey, jadi tapi kita buat ni dah ikut SOP lah. Ya? Kita ada perancangan beberapa program di sini. Dan kita ada tadarus, drama nuzul Quran, baca Quran, infak Ramadan, tadarus perdana, majlis kata Quran dan sebagainya. Jadi tahun ni kita nak tengok ramai lagi pelajar yang boleh khatam Quran. Lepas kita tak buat. Ya? Jadi tahun ni kita akan buat semula. Okey, jadi dengan pelancaran ni, Ihya Ramadan ni, sekejap lagi awak akan dengar ceramah daripada Ustaz Mahisan. Tolong bagi kumpulan, ya? Kita jemput Ustaz Mahisan, bagi ceramah untuk awak. Dengar, ya? Sepanjang ceramah nanti. Dan awak rasa ada satu sesi soal jawab lah, kalau awak tak faham dia tanya. Ya? Untuk bagi lebih kefahaman untuk awak. Jadi di sini kita tahu tak banyak lah sebab kita nanti kita jadinya ke 8 nak pergi ceramah ni dah paling minit dah kita lewat. Mohon maaf lah Ustaz ya. Okay, jadi sebenarnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada Panitia Pendidikan Islam, Hajar Ustaz, Hajar Nur Sahela dan juga Ustaz Mazhar. Kita akan buat pula majlis untuk sambutan Hari Raya. Kita tak buat selepas tahun ni kita cuba buat kalau dibenarkan, ya, kita akan buat majlis sambutan Hari Raya bersama dengan keluarga. Okey. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini bagi menyempurnakan satu lagi program, ya, program takwim dalam takwim sekolah kebangsaan Laneh, iaitu program Ihya Ramadan yang dijangka kita akan mula bersahur pada malam ini. Ya, jangan tak bersahur pula. Tiba-tiba esok terkejut, puasa lah, orang pergi kantin. Oh, tutup kantin. Jangan terkejut ya. Dan jadi kita kena ada persediaan. Kita buat program Ihya Ramadan ni untuk persediaan kita meneruskan kelangsungan hidup kita dalam beribadah. Ya, dalam beribadah.
Jadi kita jemput tetamu khas kita pada pagi ini, iaitu Ustaz Mahizan daripada Padang Asap, SK Padang Asap. Tak jauh, jiran kita juga. Jiran kita juga. Sebelum ni kita dah jemput Ustaz Khidir. Jadi kita merasa lah, kita dengar halua telinga daripada Ustaz Mahizan pada tahun ini, insya-Allah kita akan dengar kita. Dan saya mintalah pada Ustaz nanti di akhir ceramah Ustaz nanti minta untuk mendoakan kita ni beribadah dengan terbaik sepanjang Ramadan ini, dan kita mohon diberi kesihatan, keselamatan sepanjang kita menjalani Ramadan kali ini. Awak adalah generasi COVID ya, merasa dah puasa. Dah 2 tahun dah kita puasa dengan pandemik ini. Jadi kita minta sangat janganlah terlalu leka walaupun ada vaksin ya. Ada orang cakap ada vaksin, yang meninggal ramai juga. Kita kena ingat dengan leka, dengan alpa. Okey, saya tidak mahu memanjangkan ucapan aluan saya. Saya terus ingin menjemput Ustaz Mahizan untuk menyampaikan ceramah sempena program Ihya Ramadan. Majlis segala hormatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat Ustaz Marzuki. Ustaz Marzuki ni kawan lama Ustaz ni. Alhamdulillah yang berusaha. Tuan Haji Muhammad Azhanim bin Muhammad Yusof, Guru Besar SK Laneh. Tuan Haji Roslan bin Zulkifli. Cikgu Roslan ni jiran saya. Cikgu Syahmi pun jiran saya juga, di satu taman je. Yang berusaha Puan Badariah binti Akhiruddin, penolong kanan co-curriculum. Ustazah Rashidah binti Ahmad Johari, Ketua Panitia Pendidikan Agama Islam. Ustazah Rashidah juga jiran Ustaz. Ramai rupanya kan jiran-jiran Ustaz kat sini ni. Guru-guru, seterusnya anak-anak murid yang Ustaz kasih sekalian. Pertamanya alhamdulillah Ustaz bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah izinkan untuk Ustaz bersama-sama dengan anak-anak sekalian untuk kita membuat sedikit ulang kaji. Ustaz datang ni bukan nak mengajar, kita buat ulang kaji. Sebabnya Ustazah Rashidah, Ustazah Suhaila, Ustaz Marzuki memang dah ajar kita semua berkaitan dengan puasa Ramadan. Ada yang puasa dah hari ni? Tak ada. Tu ada yang dah puasa tak sabar-sabar kan nak puasa. Tak mustahil. Sebabnya Ramadan ni kalau mereka memang tahu tentang kelebihan Ramadan, mereka tak sabar untuk masuk Ramadan. Anda nak tahu tak kenapa Ramadan ini ada di kalangan umat Islam yang tunggu ketibaan bulan Ramadan ni daripada mula bulan Rabiul Awal lagi. Tahu Rabiul Awal? Ingat bulan Islam? Kita mula dengan Muharram, betul tak? Muharram, Safar. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian Syawal, Zulqa'dah,
Zulhijjah. Alhamdulillah, ingat semua 12 bulan Islam. Jangan ingat Januari, Februari, Mac, April, Mei sahaja. Sebab kita juga diajar untuk ingat bulan-bulan Islam. Kan? Kalau Ustaz suruh nyanyi, ingat Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jangan nyanyi lama-lama nanti hujan. Itu pun nak hujan lagi. Okey, baik. Dengan anak-anak sekalian tu Ustaz ada buat sikit nota. Nota ni supaya untuk kita buat ingatan. Bila kita nak sambut Ramadan ini, mungkin kita dah lupa. Sebab itulah sekolah pendidikan agama Islam ni buat sambutan Ihya Ramadan. Sekolah Ustaz pun buat hari ni juga. Bila kerana guru besar dan mesyuarat kurikulum, Ustaz pun datang ke sini, kami tangguh lewat sikit. Kita buat nanti dalam pukul 10. Kalau macam kita kat sini, kita buat pagi. Jadual asal kami pun buat pagi juga. Awal mula ginilah macam di Lanih. Tapi oleh kerana guru besar tak ada, Ustaz tak ada kat sekolah, jadi nanti insyaAllah, lepas tu Ustaz pun tak boleh lama kat sini. Dalam pukul 10 nanti kita akan buat juga majlis di sekolah Ustaz. Sekolah apa tadi? Ustaz Marzuki sebut sekolah apa? Sekolah Padang Asam. Siapa pernah lalu Padang Asam? Angkat tangan. Yang lain tak pernah lalu? Oh, sekolah tercantik di Padang Rengas tak pernah lalu. Okey, baik. Ustaz akan buat sepintas lalu sahaja. Nota Ustaz tu boleh tengok-tengok. Kan kalau nanti pun kat situ ada untuk rujukan. Balik nanti kalau kat rumah lekat kat dinding. Kalau ada dinding lah. Lekat kat bilik. Mesti ada dinding kan? Rumah siapa tak ada dinding? Bilik siapa tak ada dinding? Mustahil kan? Jadi untuk supaya nak ingat. Okey. Baik. Ustaz akan buat ringkas-ringkas je. Nanti Ustaz nak sebut kenapa orang tertunggu-tunggu dengan kedatangan Ramadan. Boleh? Sebelum tu Ustaz akan sebut supaya untuk kita ingat balik apa yang kita boleh ulang kaji berkaitan dengan persiapan Ramadan. Boleh? Tengok nota kita sikit. Sikit-sikit. Puasa. Siapa tahun lepas puasa penuh angkat tangan? Masya Allah, Alhamdulillah. Dalam pandemik duduk kat rumah pun boleh puasa penuh. Kan? Tahun lepas kita puasa dekat rumah, betul tak? Kita tak sekolah, betul kan? Kita cuti sepanjang Ramadan tahun lepas. Ingat lagi? Biasanya kalau duduk lama kat rumah ni jarang boleh puasa penuh. Jatuh tangan dik, jatuh tangan. Tapi bila kita dah boleh puasa penuh, Alhamdulillah. Memang Ustaz respect tabik spring pada anak-anak sekalian sebab kita boleh puasa penuh. Okey, pertama kita tengok rukun puasa dulu kan. Rukun puasa, sebut tengok ke sana. Puasa apa dia kata? Puasa ni menahan diri daripada makan dan minum serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Mulai terbit fajar sehingga terbenam matahari. Terbit fajar ni bila dia dik? Anak-anak sekalian, bila? Maghrib, subuh, zuhur, terbit fajar. Terbit fajar ni maksudnya bila masuk waktu subuh. Kan? Terbit fajar bila masuk waktu subuh. Sehinggalah terbenam matahari. Bila terbenam matahari? Maghrib. Kan susah pun nak ingat kan? Bila kita mulai puasa? Bila masuk waktu subuh, dan kita akan berakhir bila kita masuk waktu maghrib. Boleh? Agak-agak berapa jam tu? Kira sikit-sikit ramai-ramai. Kita subuh hari ni pukul 6-8 minit. Kita ambil lah 6-10, 7-10, 8-10, 9-10, 10-10, 11-10, 12-10, 13-10, 1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 10 jam dah.
kan? 5, 10, 6, 10, 7, 10. 13 jam. Maghrib kita ke berapa? 7 berapa? Ke 7 dah maghrib? 7.20? 7.10? Nanti esok kita pasti akan ingat bila waktu subuh, dan terutama subuh ni jarang sangat kita nak ingat. Ustaz sebut dah 8 minit. Tadi main subuh berapa tadi? Kan? Tak ingat dah start bangun-bangun tu kejut-kejut mandi-mandi pakai baju terus main subuh, betul tak? Tapi waktu maghrib besok pasti kita akan hafal pukul berapa kita akan buka puasa. Betul tak? Betul? Ya. Maghrib 7.27. Jadi tadi 7.10, 13 jam. Tambah 10 ke lebih kurang 20 minit lagi, lebih kurang tu je kita puasa. 13 jam 20 minit lebih kurang. Ada negeri-negeri ataupun negara-negara yang puasa melebihi kita. Ada sampai 20 jam puasa. Sebabnya dia mengikut terbit matahari. Terbit matahari, sedap lah terbit matahari kan. Terbit fajar, subuh sampailah terbenamnya matahari. Boleh? Okey, baik. Itu waktu kita puasa. Mula subuh sampailah maghrib. Baik. Sebelum kita puasa, malam tu kita kena niat. Ingat niat puasa, jangan tengok kertas dulu. Ustaz percaya, ingat ni. Ustazah dah ajar, Ustaz dah ajar, ingat. Cara niat ramai-ramai. Nama itu betul lah tu kan. Nama itu Saum Ghadin an adai fardhi Ramadan azihi sanati lillahi ta'ala. Betul lah tu kan. Ustaz letak dalam nota Ustaz tu kalau kok tak ingat. Malam ni kalau isytihar nanti hari ni akan tengok anak bulan. Anak bulan Ramadan tu nampak ke tidak. Tetapi kita ada sistem falak. Sistem falak ni tengok pergerakan bintang. Biasanya insya-Allah dengan sistem falak ni tepat pergerakan itu, jangkaan yang dibuat, insya-Allah besok kita akan mula puasa. Tapi dia akan umum dulu lah. Niat puasa. Niat ni ada dua. Kalau kita Syafi'i, kita mazhab Syafi'i. Anak-anak kena ingat kan, kita ada 4 mazhab. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita kena niat setiap malam. Niat setiap malam. Dan niat puasa ni kena masuk malam. Bila masuk malam? Maghrib lah. Betul tak? Maghrib lah kan? Okey. Kadang-kadang ada di antara kita ni bimbang, Ustaz nanti saya tak ingat nak niat. Betul tak? Betul. Tidur, tak ingat nak niat. Kalau tak niat malam, esok boleh puasa ke tak boleh puasa? Tak boleh. Sebabnya kita tak niat dengan betul-betul. Takut nanti kamu keliru. Baik. Tadi kita niat setiap malam. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau tak pasti tengok dalam nota yang Ustaz buat tu kan. Sahaja aku berpuasa besok hari puasa Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Baik. Niat kita ni kena niat waktu malam. Jadi bila kita masuk je malam ni kita terus niat. Sampailah kita bangun sahur tu boleh niat lagi. Sebab belum masuk waktu subuh. Kalau terlupa boleh niat lagi. Baik. Kita juga dalam mazhab kita tumpang mazhab lain. Tak payah pening lah mazhab lain ni. Sebut mazhab kan nanti anak-anak susah hati pula. Kita boleh niat sebulan. Kita tengok nota Ustaz. Ada kat bawah tu. Boleh ikut Ustaz. Nawaitu sauma syahri Ramadana
kullihi lillahi ta'ala. Jumpa kan? Ada kat bawah tu. Pusat pertama tu kat bawah. Apa maksudnya? Sahaja aku berpuasa sebulan bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi malam pertama ni kita niat sebulan. Dan kita niat juga puasa untuk esok hari. Kalau kita tak ingat niat puasa niat sebulan kita itu pun sudah dikira. Jadi bangun pagi esok jangan susah hati. Allah, malam tadi aku tak niat, macam mana aku nak puasa? Jangan bimbang. Cuma kita tak boleh mengharapkan niat sebulan. Sebab bagi kita mazhab Syafi'i, kita kena niat setiap malam. Boleh? Niat ni tak susah nak. Kita bangun sahur, niat nak puasa lah tu. Betul tak? Itu niat lah tu sebenarnya. Cuma kita tak lafaz je nawaitu shauma ghadin an adai fardu Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh? Faham Baik. Yang kedua, saya nak sebut sikit tentang apa yang kita nak kena buat sepanjang Ramadan. Lepas tu akhir sekali, sebab kita masa tak panjang, baru saya akan sentuh kenapa umat Islam tunggu nak masuk bulan Ramadan ni. Ada tunggu Rabiul Awal 6 bulan sebelum Ramadan. Ada paling kurang 3 bulan dah buat persiapan. Daripada bulan Rejab, Syakban lagi mereka membuat persiapan. Sekarang ni bulan apa? Syakban. Bulan Syakban. Ingat kau Ustaz Boleh? Sebab kita takut nanti, sebab kita menghormati masa juga, kita tak banyak masa. Pertama, kita kena ingat nak puasa mula dengan niat. Niat di malam hari. Yang kedua, bila kita puasa, kita kena bangun sahur. Bangun sahur. Bangun sahur ni lah paling susah bagi kita ni. Ustaz nak kejut anak-anak ustaz pun gitu juga. Biasanya hari pertama, hari kedua memang bersemangat. Betul tak? Sebab tak sabar esok nak puasa. Betul? Tidur malam ni pun mimpi-mimpi bang makan sahur. Duk minum susu. Sedar-sedar duk isap bucu batal. Kan? Tak sabar. Untuk malam pertama, malam kedua memang gitu. Tapi kalau dah masuk seminggu, mak kejut. Mak goreng ayam goreng ni. Ayam goreng pun ayam goreng lah kan. Ayam goreng pepek pun betul tak? Kukuh keras pun betul. Ada anak ustaz, kadang-kadang bila dah tengah-tengah tu kan, tak tahu nak masak apa dah. Kukuh keras pun dah bagi, ayam goreng pun dah. Lah apa? Buat burger. Sahur dengan burger. Siapa pernah sahur dengan burger? Ya, anak ustaz tak cerita anak orang lain. Anak ustaz sahur dengan burger dah tak lalu. Tapi kita tak boleh. Kita kena bangun sahur. Sahur. Kena bangun sahur. Jangan pandang lekeh dengan bangun sahur. Sebab bila bangun sahur, pada sahur itu ada keberkatan. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bangun sahur, kata Nabi. Bersahur. Kerana pada waktu sahur itu ada keberkatan. Sahur walaupun dengan minum air seteguk air masak. Kalau penat, bangun sahur. Tambah lagi pada usia anak-anak sekarang ni, 12 tahun ke bawah, kita perlukan tenaga untuk berpuasa di siang hari. Siapa tak bangun sahur, itu menyebabkan dia sudah pagi esok dah niat dah awal-awal. Kan lepas buka puasa itu dah turun niat, takut lupa. Awaitu shauma ghadin an adai fardu Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kan, pergi tarawih. Biasa imam kita kan lepas solat witir, sebelum beredar tu imam akan baca awaitu shauma ghadin an adai fardu Ramadan. Betul tak? Siapa pernah ikut tarawih? Kalau yang perempuan ni tak pastilah. Bila lelaki, biasanya selepas habis semua solat sunat witir, imam akan baca niat supaya kita terus niat, takut lupa. Tapi tak sedar, kan? Tak sedar. Esoknya lah. Bila dah tak sedar, motivasi kita nak puasa pada rasa lain. Sebab kita fikir nanti penat. Betul tak? Betul kan?
Mesti rasa gitu. Sebab itu sahur amat penting. Jangan pandang remeh. Jangan fikir lebihkan tidur. Lepas tu mak akan kejut. Kalau mata tutup pun mak suap. Tonyuh juga. Kan betul tak? Makan kan betul tak? Betul kan? Dah ngantuk kan? Kalau ustaz ambil air basuh kan? Semua mata tu. Kadang ada anak-anak ustaz yang baru belajar puasa kan? Baru terjah satu. Kena angkat dia letak. Kejut dah duduk tidur. Seminggu pertama okey, minggu kedua tu dah mula dah. Dah malas dah nak bangun sahur. Betul tak? Mesti ada pada kita ni. Ingat, bangun sahur sebab bila kita bersahur, terutama kita makan kan, kita makan yang bertenaga, makan nasi, makan ayam sikit kan. Kita minum susu. Kalau rasa tak lalu minta dengan mak buat Coco Crunch. Boleh? Biar benda tu juga jadi tenaga pada kita. Bila kita bangun sahur kan, kita akan rasa kuat untuk tahan lapar. Biasa pagi pukul 8 kita dah minum, ataupun di sekolah rehat 9.30. Betul tak? Sekolah sini rehat berapa Ustaz? 10 jugalah. Pukul 10. Biasalah tu. Sekolah Ustaz tahap 2 rehat pukul 10. Tahap 1 kami pecah rehat awal sikit 9.40. Pukul 10 kita biasa. Perut kita dah nyanyi. Kan? Nyanyi dah. Ada lagu-lagu dah. Siap pandai dia menyanyi kan. Dah lapar. Okay. Kalau sahur, waktu kita makan pagi, perut kita takkan nyanyi. Sebab kita dah ada makanan. Kita dah kuat. Kita akan penat bila? Waktu tengah hari je. Betul tak? Pertama saya nak ingat, sama-sama kita jangan ambil mudah untuk bangun sahur. Sebab sahur berkat. Anak-anak UPSR mana yang tahun 6 tahun ni? Tahun 6 kan? Kita tak tahu UPSR ada ke tak ada. Tapi tahun ni tahun penting kamu di sekolah. Tahun depan kamu nak masuk sekolah-sekolah yang bagus. Betul tak? Masa waktu sahur itu kan. Lepas tu bila makan sahur, dah biasa mak akan kejut lewat 5.30 mak dah baru kejut. Mak tak akan kejut awal. Sebab subuh katalah 6.10. Lepas sahur, jangan tidur. Bila kamu tidur, kamu akan penat balik. Ambil ruang untuk kamu berdoa. Sebab dalam bulan Ramadan ni, antara kelebihan orang berpuasa adalah doanya mustajab. Baik, dalam waktu sahur juga, kamu kena, jangan tidur. Maksud Ustaz tadi, jangan tidur. Maksudnya kalau dah bangun lewat, terus mandi, untuk siap solat subuh. Solat subuh. Dah pukul berapa dah? Biasa pergi sekolah pukul berapa? 6.40 gitu kan? Kalau kamu nak telak pun telak sikit-sikit je. Bukannya lepas sahur, tidur balik. Jangan. Baik. Yang kedua, bila kita di sekolah, kita kurangkan aktiviti. Apa maksud kurangkan aktiviti? Kita jangan aktif sangat. Mungkin kalau PJ pun, Ustaz pengajar PJ pun cikgu-cikgu akan pilih aktiviti-aktiviti yang tidak melibatkan banyak pergerakan. Betul tak? Biasanya gitu. Tujuannya apa? Supaya kamu tidak rasa penat. Boleh? Okey. Yang ketiga, dalam bulan puasa kita kena banyakkan ibadah. Ramadan juga bulan diturunkan Al-Quran. Betul? Sebabnya 17 Ramadan kita ada nuzul Quran. Apa maksud nuzul Quran? Khatam Quran? Tak. Khatam kita tamat bacaan Quran. Nuzul adalah turunnya Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad. Surah yang pertama turun surah apa? Al-Fatihah. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila turunnya? Ketika Nabi berada di Gua Hira. Bila turun pada malam 17 Ramadan. Ustaz, esoknya Nabi tak puasa pun kan? Tahu tak bila umat Islam mula berpuasa? Tahu? Tahun kedua Hijrah.
Katakanlah tahun ni Nabi hijrah, tahun depan baru Allah turun fardu puasa, syariat puasa ni. Tapi turun Quran pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni dengan Quran banyak kelebihannya. Ustaz ambil satu dulu kelebihan Ramadan. Baik, Quran, anak-anak yang dah baca Quran, mungkin ada yang khatam Quran, betul tak? Ada yang dah khatam ni, tahun 6 terutamanya, tahun 5 mungkin dah habis Quran. Dalam bulan Ramadan kena banyakkan baca Quran. Kenapa? Sebabnya satu hadis, Quran dengan puasa ni dia memberi syafaat kepada kita. Antaranya, Ustaz baca sikit, Ustaz baca terjemah je lah, kita dah lewat. Antaranya, Nabi kata puasa dan Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba itu di hari kiamat. Puasa, kita puasa ni, puasa yang kita berbuat ibadah puasa ni, tahan kita daripada makan minum ni sampailah maghrib. Puasa kita ni dia akan jadi lawyer kepada kita nanti di hadapan Allah. Dia juga akan memberi syafaat selain pada syafaat Nabi. Sebab tu bila nak puasa, kena puasa sungguh-sungguh. Tak boleh puasa yang yuk. Tahu puasa yang yuk? Pagi-pagi buka puyuh. Awam no buka puyuh. Saya ingat tengah hari balik sekolah buka puyuh. Pagi-pagi buka puyuh, kan? Puasa dengan Quran, dua ni akan memberi syafaat kepada kita. Ustaz tanya, apa guna syafaat? Syafaat ni, bila kita di padang mahsyar, amalan kita akan ditimbang. Kalau amalan berat itu sebelah kanan amalan berat, sebelah kiri amalan jahat. Kalau amalan berat kita sebelah kanan tu berat, timbangan kita berat, kita akan masuk apa? Syurga. Bila amalan kita, amalan jahat kita, wal-iyazubillah, kita minta melindung dengan Allah, lebih berat daripada amalan baik kita, seseorang itu akan masuk neraka. Itu penting syafaat. Macam juga syafaat Nabi kita. Kita harap sangat pertama syafaat Nabi. Sebab tu kita kena banyak selawat pada Nabi. Banyakkan selawat pada Nabi. Biasa kita jarang selawat, betul tak? Macam mana nak selawat pada Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari-hari kena selawat pada Nabi. Sebab kenapa? Sebab kita umat Nabi Muhammad. Dan nanti kita kelebihan Nabi, syafaat Nabi. Akhirat nanti kita tak tahu amalan kita ni banyak yang baik ke banyak yang jahat. Kalau katakanlah amalan kita banyak yang jahat, wal-iyazubillah, Nabi bagi kita selalu selawat pada Nabi, Nabi tolong kita. Amalan kita akan berat tadi, akan bantu dengan syafaat Nabi. Selain itu, ada dua syafaat lagi yang kita kena tunggu, iaitu syafaat puasa dan syafaat Quran. Sebab itu, puasa kita, biarlah tahun ini, terutama yang tahun 5, tahun 6 ni yang dah besar, kita bukan lagi hanya puasa sekadar nak tahan lapar dan dahaga. Kita umur-umur ini memang kita dilatih untuk berpuasa. Kita nak puasa kita ini, dia akan jadi syafaat kepada kita. Kita puasa sungguh-sungguh. Nabi sebut, man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Orang yang berpuasa, puasanya bukan hanya nak tahan lapar dan dahaga, tapi puasa sungguh-sungguh untuk mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan keampunan Allah. Dia akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu-lalu. Sebab itu, bila akhir Ramadan, kita akan sambut hari raya apa? Haji, Aidil Adha, Aidil Fitri. Tahu maksud fitri itu? Fitri itu adalah fitrah. Apa dia fitrah? Zakat fitrah. Zakat fitrah tu tahu? Zakat fitrah pun ayah kita tolong bayar untuk kita. Fitri maksudnya, fitrah kita ni, kita dilahirkan dengan tanpa dosa. Lahir-lahir daripada mak kita itu, kita bersih seperti kain putih. Macam baju kita yang warna putih ni, tak ada kesan kotoran. Maksudnya tak ada dosa. Sebab itulah
Mereka yang beriman, mereka yang bertakwa, orang salafus soleh, orang yang soleh, orang yang kuat amalan dia dengan Allah, terutama mungkin ayah kita, mak kita, kan, orang-orang soleh, dia menunggu nak mari Ramadan, dia tak sabar. Dia kalau boleh hari ni, dan dia kalau boleh nak setahun ni pun Ramadan semua. Nanti saya akan masuk sikit lagi. Boleh? Saya pergi pada syafaat Ramadan dulu sejak undur. Takut nanti saya dah lajak masuk, tak habis kita. Jadi dua ni, puasa dengan Quran kena buat sungguh-sungguh. Sebab puasa akan beri syafaat juga. Sebab dia kata puasa, dia berpuasa sungguh-sungguh kerana Allah. Jadi ya Allah, hari ni aku nak bagi syafaat kepada hamba Allah ini. Jadi puasa itu boleh bagi syafaat. Macam mana bentuk syafaat? Wallahu a'lam. Tapi syafaat akan tolong kita untuk dengan syafaat tersebut dia akan bantu kita untuk masuk syurga. Begitu juga dengan Quran. Dengan Quran. Bila Quran, kita dah pandai baca Quran, kalau boleh dalam Ramadan ini jangan buat alasan, ya Allah penatlah nak baca Quran lagi, dah lah tak makan, kan? Baca setakat mana yang kamu boleh baca. Kalau kami yang dewasa ni sekurang-kurangnya baca Quran paling tidak 1 muka surat. Tapi untuk anak-anak pulang, kan, kita ada program kita, kalau boleh buat, kalau baca lebih banyak lebih bagus. Kalau boleh khatam lebih baik. Tapi matlamat baca Quran bukan untuk khatam. Kenapa bersungguh sangat orang baca Quran? Sebab takdilah. Sebab dengan satunya Ramadan ini, bulan Ramadan turunnya Quran. Yang kedua, sebabnya puasa tu sungguh-sungguh untuk dapat kelebihan puasa. Baik, jaga supaya bila kita puasa, kita jangan menyebabkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tahu perkara yang membatalkan puasa? Saya sentuh sikit. Takut kita tak ingat. Apa dia membatalkan puasa? Saya dah ada nata kat situ tu. Apa dia? Makan, minum dengan sengaja. Ada minum tak sengaja? Ada. Contoh, kan, kamu selalu balik, kan, turun rumah, masuk dapur, kan, pergi buka, minum, kan. Tapi kalau kamu puasa, kamu tak ingat, penat hari ni kat sekolah, tiba-tiba balik rumah. Balik rumah, kan, kamu dah macam biasa dah, sampai-sampai rumah buka-buka baju, kan, buka peti, wah, kan, ada air orem, buka puasa semalam, habis, tak habis, mak simpan. Kita pun minum, gor. Mak kata, Nabil, puasa kan? Ya, puasa. Kan, kalau dia tak ingat, dia letak balik. Batal tak puasa dia? Tak batal. Sebab Nabi tadi minum tak sengaja. Tapi jangan pula buat-buat tak ajar, kan? Tahu dah lepas ni, kan, babat lupa, minum je. Mak tak sebut. Nabil, kalau mak lupa puasa. Mak, kalau saya minum tak sengaja, tak batal puasa, kan? Padahal dia sengaja, kan? Boleh beza, kan? Sengaja tak sengaja. Maksudnya kita makan tanpa kita ingat kita puasa. Kita minum tanpa kita ingat kita puasa. Ada yang pandai pergi tandas ni, kan? Cuci muka, komo banyak-banyak, sambil komo sambil minum air. Ada buat? Jangan buat, kan? Sebab orang lain tak tahu puasa, lepas tu letih, padahal kenyang. Setengah liter dah dia minum air tadi, kan, dekat paip, kan. Sebab puasa juga dia amanah. Siapa tahu puasa ni? Allah je tahu, kan. Baik, Ustaz akan masuk sikit-sikit. Apa lagi perkara batal puasa lagi? Kita tengok dalam tu, nota tu. Muntah dengan sengaja. Apa maksud muntah dengan sengaja? Tak pasal-pasal pergi koyak jolok tengkuk, kan. Muntah. Muntah dengan sengaja ni saya ingat biasanya kita gosok gigi pagi, kan. Biasa siapa pernah biasa gosok-gosok gigi, kan, dia akan muntah. Ada jolok belakang tu nak gosok bahagian geraham tu, kan. Siapa yang biasa muntah, sebab tu saya kata tadi, bila dia sahur, kan, sudah sahur dia gosok gigi dulu. Supaya takut nanti dengan gosok gigi tu, walaupun memang dia tak sengaja muntah, tapi biasanya dia akan gosok gigi, dia akan muntah, kan. Bahagian belakang gigi kita tu gosok perlahan-lahan je. Takut tercolok, muntah. Muntah dengan dia. Lagi baca lagi, apa lagi dia kata? Okey, tak ada kaitan dengan kamu. Baca lagi.
Keluar darah haid. Ada yang mungkin tahun 5, tahun 6 dah keluar haid kan. Keluar darah haid ni kalau katakanlah kamu keluar darah haid petang lepas asar tiba-tiba keluar darah haid, batal puasa kamu. Batal puasa. Okey, lagi apa lagi? Hilang akal, maksudnya gila. Kemudian pitam ni begini. Pitam dia tak sedar. Tapi kalau pitam sekejap je, kemudian dia sedar balik, puasa dia tak batal. Dia boleh teruskan puasa. Contohnya tiba-tiba kata kawan kejut, bangun. Oh, kamu pitam tadi, batal puasa. Tak. Pitam tu maksudnya ada huraian dia. Pitam itu pitam sepanjang hari. Daripada subuh sampailah ke maghrib. Sepanjang hari dia pitam. Dia tak sedar diri. Boleh? Okay, baik. Apa lagi perkara batalkan puasa? Apa dia? Merokok? Ada yang merokok? Tak ada kaitan dengan kita. Lagi? Murtad. Apa maksud murtad? Keluar Islam. Tak ada kaitan dengan kita. Wala'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Cuma jaga, jangan kita pandai-pandai saja, duduk saja. Aku tak nak puasa lah hari ni, aku nak buka puasa aku. Jangan sebut gitu. Bila sebut gitu, kita terus batal puasa kita. Faham? Jangan sebut aku tak nak puasa ni, aku nak buka puasa aku. Dia tak minum lagi. Bila dia kata dia nak buka puasa, puasanya dah terbatal. Okey, baik. Ustaz dah panas kan? Cikgu, apa dah cikgu? Saya berapa minit ke cikgu Lan? 10 minit. 10 minit ya? Okey, terima kasih. Okey, untuk 5 minit ni Ustaz nak bagi tahu apa kelebihan puasa ni. Sampai orang duk tunggu ni. Ada orang tunggu. Baik, Ustaz akan baca beberapa hadis sikit untuk sepanjang ni. Baik, pertama. Ustaz baca maksud je. Tak payah baca terjemahan, tak baca teks Arab dia. Okey, pertama, kenapa orang duk tunggu sangat terutama malam ni, malam Ramadan ni? Kata Nabi, apabila tiba awal malam Ramadan, diikat semua jin dan syaitan. Jin dengan syaitan kena ikat. Tak ada hantu bulan Ramadan. Ada yang takut hantu kat sini? Ada yang takut hantu. Jangan bimbang. Hantu kena ikat dah. Tak ada hantu dah bulan Ramadan. Kemudian ditutup semua pintu neraka. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan tak buka walaupun satu pun pintu neraka. Dibuka semua pintu-pintu syurga. Dan tak ada pintu syurga pun yang ditutup. Ada satu suara menyeru, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, terimalah. Wahai orang yang mengharapkan kejahatan, berhentilah. Dan yang ikhlas kerana Allah dibebaskan daripada api neraka. Penyeru itu akan menyeru pada setiap malam. Apa maksud hadis ni? Begini, anak-anak sekalian, siapa mak ayah dia dah meninggal? Ada? Tak ada, alhamdulillah. Semua anak kita ada mak ayah lagi. Ada yang atuk nenek kita dah meninggal? Ada kan? Okey, baik, begini. Mulai malam ni, semua Ustaz minta semua doa pada Allah. Doa dalam bahasa Melayu pun Allah faham. Apa nak kena doa? Pertama, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa mak ayah aku. Ampunkanlah dosa datuk nenek aku. Ampunkanlah dosa adik-beradik aku. Kan? Minta pertama, minta ampun dengan Allah. Yang kedua, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah diri aku, mak ayah aku, datuk nenek aku, adik-beradik aku, semua akan masuk syurga kamu. Syurga-Mu ya Allah. Doa pada Allah, minta supaya Allah senaraikan kita, mak ayah kita, keluarga kita, nenek kita, datuk kita dalam senarai ahli syurga. Dan minta sungguh-sungguh pada Allah supaya Allah masukkan kita semua dalam syurga. Dan yang ketiga, doa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada masuk neraka. Jauhkanlah mak ayah aku, jauhkanlah datuk nenek aku, jauhkanlah adik-beradik aku daripada masuk neraka. Tiga perkara ni jangan tinggal. Pertama, minta ampun dengan Allah untuk diri kita, untuk mak ayah kita, datuk nenek kita, adik-beradik kita, guru-guru kita. Lupa saya nak sebut tadi, guru-guru kita yang ajar kita. Boleh? Yang kedua, doa pada Allah biar semua kita, mak ayah kita, datuk nenek kita, guru-guru kita, adik-beradik kita semua masuk syurga.
Yang ketiga, minta dengan Allah setiap malam, bermula pada malam ini, supaya Allah jauhkan kita, mak ayah kita, datuk nenek kita, guru-guru kita, adik-beradik kita, keluarga kita daripada masuk neraka. 3 doa ni jangan lupa. Dan yang keempat, doalah doa-doa kamu, terutama yang tahun 6 tahun ni. Kalau ada UPSR, berilah kejayaan paling cemerlang dalam UPSR kamu, dan biar Allah bagi supaya kamu dapat melanjutkan pelajaran di sekolah-sekolah yang terbaik. Dan doa-doa lain, aku ada nak kahwin dah tahun depan, mana tahu kan. Doa jugalah, ya Allah tahun depan biarlah jumpa pasangan aku, supaya aku boleh kahwin dah tahun depan. Ada? Tak ada. Baik, itu hadis yang pertama. Yang kedua, Ustaz nak sebut begini, kelebihan yang kedua, puasa ni menyebabkan orang tak sabar nak masuk Ramadan. Dan dia nak supaya kalau boleh sepanjang bulan Ramadan ni semua Ramadan. Kita nak habis sehari pun jenuh kan. Dan ada orang doa supaya sepanjang tahun jadi Ramadan. Kenapa? Sebabnya begini. Mafhum hadis, Nabi sebut kita amalan sunat dia beri pahala amalan fardu. Tahu? Semayang zuhur, semayang fardu zuhur dengan semayang qabliyah zuhur, mana yang wajib dan mana yang sunat? Bagi tahu Ustaz. Semayang fardu zuhur tu wajib, semayang sunat sebelum zuhur dengan selepas zuhur itu sunat. Ustaz bagi tahu supaya kamu boleh faham. Sembahyang sunat zuhur sebelum zuhur itu diberi pahala seperti pahala fardu zuhur. Dan fardu zuhur digandakan sampai 70 kali ganda. Tak nak kita buat amalan sikit tapi pahala berganda-ganda. Sebab tunya orang yang beriman dia nak masuk Ramadan, dia buat amalan sikit tapi pahala Allah bayar berganda-ganda. Puasa ni sendiri dalam satu hadis Nabi sebut, ni kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni hadis kursi. Kata Allah, semua amalan anak Adam diganda kebaikannya 10 kali ganda. Dia buat 1, dibalas 10. Sehingga dibalas 700 kali ganda. Ada amalan dibuat sekat 1, dibalas 700 kali ganda. Contoh, dia bagi sedekah RM1, dibalas RM10. Ada juga sedekah kerana dia betul-betul bagi dan dia ikhlas dan dia tak ada duit, dia macam-macam lah kelebihan dia. Mungkin RM1 dia tu boleh Allah balas 700 kali ganda, RM700. Begitulah ibaratnya. Kecuali puasa. Allah bagi tahu puasa ni adalah untuk aku. Dan aku sendiri akan balas berapa banyak aku nak bagi pahala bagi mereka yang puasa. Sebab tu puasa kita satu sama lain tak sama. Kalau solat berjemaah, kita boleh 27 kali ganda, betul tak? Tapi kalau puasa ustaz, puasa Ustaz Marzuki, puasa Cikgu Roslan, dia tak sama. Atas keikhlasan masing-masing. Mungkin Ustaz dapat sikit, Ustaz Marzuki dapat banyak sikit, Cikgu Roslan dapat lebih banyak daripada kami. Begitu juga kita. Puasa ni amanah. Kita sendiri kena jaga puasa. Sebab itu bila puasa, kita kena puasa sungguh-sungguh. Baik. Dan puasa yang saya baca tadilah, orang puasa sungguh-sungguh ni mengharapkan keampunan Allah. Dia banyak mana dosa dia pun, bila dia puasa sungguh-sungguh kerana Allah, dia tidak hanya puasa untuk tahan lapar dan dahaga sahaja, dia akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir untuk kita murid. Banyak lagi saya nak sebut, tebal buku Ustaz ni kan. Kalau nak cerita ni banyak benda lagi. Puasa Ramadan, bila kita puasa siang hari, jangan lupa memperbanyakkan doa. Jangan lupa memperbanyakkan doa. Kita banyak hajat kita. Tahun 6 berjaya dalam UPSR, betul? Kita nak supaya masuk sekolah bagus, betul? Banyak lagi hajat kita sepanjang Ramadan. Tak kira, bukannya hanya waktu dekat-dekat buka puasa saja. Kita boleh berdoa sepanjang hari Ramadan. Memperbanyakkan doa di bulan Ramadan. Jadi sekadar itulah, Ustaz pun dah ada isyarat dah daripada Ustaz Marzuki yang Ustaz boleh berkongsi dengan kamu. Dah panah dah kan kesian dia. Doa, kita doa sama-sama baik, kita sama-sama aminkan doa, mudah-mudahan Allah beri panjangkan umur kita supaya kita dapat masuk pada bulan Ramadan dengan sihat dan boleh beramal ibadah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madzidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah bulan Ramadan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan yang baik kepada kami supaya kami berada di bulan Ramadan, supaya kami dapat berpuasa di siang hari dengan baik ya Allah, dan kami dapat beribadah pada malam hari. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kefahaman yang baik dalam kami melaksanakan ibadah puasa ini nanti ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tarfa'anna al-bala wal waba khususan virus corona wal ghala wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an biladina hadha khassah wa min buldani ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi begitulah anak-anak ustaz sekalian, pada hari ini yang Ustaz boleh berkongsi dengan kamu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu adalah kelemahan Ustaz. Ustaz minta maaf kepada kamu semua kalau ada apa yang Ustaz sebut, ada yang tersalah bahasa, terkasar. Kalau ada yang tak faham lagi boleh tanya Ustaz kita. Ustaz Marzuki ada, Ustazah Suhaila ada, Ustazah Rashida ada. InsyaAllah jago-jago kita boleh jawab insyaAllah. Jadi dengan itu, dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz serah balik majlis pada Ustaz Marzuki. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Mahsan. Itulah tadi ucapan ataupun ceramah ringkas ya. Ceramah ringkas sebenarnya. Kalau nak ceramah panjang sebenarnya kena ceramah setiap malam. Setiap malam tarawih itu dibuat tazkirah, itu sebenarnya ceramah yang kata berkesan Sebab kita ni hati kita kena pujuk, hari-hari kena pujuk. Hari-hari kena cerita benda yang betul. Hari-hari kena cerita. Kalau tidak, syaitan akan selalu menghasut kita benda yang tak baik. Walaupun bulan Ramadan. Ya, sebab syaitan ni dia tinggal dah daripada orang kata anak buah dia. Siapa dia? Siapa tahu? Nafsu. Sebab itu nafsu ni selalu melorong kita kepada kejahatan, keburukan. Ya, jadi kita minta supaya hati kita lembut dan kita boleh beramal ibadah dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan dengan baik, insya-Allah. Untuk mengakhiri majlis kita pada pagi ini, saya minta Tuan Haji Oslan bin Zulkifli untuk menyampaikan cenderahati daripada